welcome to Ruby Channel. Jangan lupa tekan butang subscribe serta butang loceng untuk notification dan tekan butang like serta share. Hi, welcome back to Ruby Channel. Okay, so hari ni Ruby nak share dekat korang berkenaan dengan cara untuk menyemak kelulusan BPR. Sebab ada kawan-kawan Ruby yang bertanya dekat Ruby kenapa BPR diorang ataupun bantuan prihatin rakyat diorang masih belum masuk, sedangkan ini dah lebih daripada tarikh yang Ruby bagi tahu hari itu, which is yang macam kalau korang tengok video link kat atas ni, Ruby ada buat video yang mana video tu berkenaan pengumuman tarikh BPR, which is akan dibayar bermula 7 Mei sehingga 11 Mei 2021 bagi mereka yang ada akaun, dan kepada mereka yang tak ada akaun of course lah bermula 17 Mei. So belum bermula lagi lah. Alright. So yang sekarang untuk pembayaran bagi mereka yang ada akaun bank, so telah pun dibayar. Tapi kawan Ruby tanya kenapa masih belum masuk ke dalam akaun mereka, sedangkan pembayaran pada fasa pertama tu mereka lepas, mereka lulus mendapat pembayaran fasa pertama, tetapi kenapa fasa kedua mereka tidak lepas. Alright, so itu yang akan Ruby kupaskan hari ini, dan Ruby akan share dekat korang macam mana cara nak semak dan macam mana cara kita nak tahu kenapa, sebab, akibat dan kenapa kita tak lepas ataupun kenapa kita tak lulus ataupun kenapa bayaran masih belum masuk ke dalam akaun kita. Alright, so tanpa lengahkan masa lagi, jom kita tengok video yang Ruby dah sediakan untuk korang. So enjoy. Sebelum kita cuba mula, so apa yang korang perlu buat adalah korang perlu pergi ke Google dan type bpr.hasil.gov.my. Dia punya jaringan inilah, iaitu BPR Lembaga Hasil Dalam Negeri. So korang klik dekat situ. Once korang dah klik dekat laman web ni, korang akan dibawa pula ke laman web ni. Tapi dekat sini korang perlu berhati-hati sebab LSDN dah bagi tahu dekat kita ada satu laman web yang mana hampir sama dengan laman web yang original, which is apa yang korang perlu pastikan dekat sini adalah website yang korang tekan adalah website bpr.hasil.gov.my. Alright, untuk yang skema, untuk website skema tu dia ada tulis bpr.hasil.org, tapi yang original one is bpr.hasil.gov.my. So ini yang korang perlu hati-hati. Yang first step yang korang perlu hati-hati, korang kena pastikan laman web yang korang masuk adalah laman web yang betul. Alright, untuk mengelakkan korang punya detail leaking kepada pihak yang tidak bertanggungjawab lah. Alright, so apa yang korang kena buat, second step adalah korang kena tekan lock masuk. Once korang dah tekan lock masuk, korang akan dibawa ke laman web ini. So apa yang korang perlu buat adalah korang perlu tekan korang punya nombor IC dekat sini. Once korang dah tekan korang punya nombor IC, korang tekan semak. Once dah semak, korang akan dibawa ke web ini pula, ke page ini. So di page ini, dekat situ dia ada tulis korang punya nombor IC dekat atas. So kepada yang mana yang dah ada akaun dengan BPR, so korang just boleh terus direct tekan semak dan akan dibawa ke step-step yang seterusnya lah. Alright, so kepada mereka yang belum lagi register, dekat bawah dia akan tulis ID pengenalan anda belum didaftarkan. Sila ke halaman daftar akaun untuk mendaftar. Okey, kepada mereka yang belum ada register lagi akaun mereka dengan BPR, so korang kena register dulu. Kepada mereka yang dah register, korang boleh terus direct lah. Alright, so sekarang ni Ruby akan terangkan dulu macam mana cara untuk nak register akaun ini. Untuk nak register akaun BPR, korang perlu tekan ini saja, iaitu tekan daftar akaun dekat bawah tu, dan korang akan dibawa ke page ini. Dan dekat page ini maklumat keselamatan, which is dekat sini ada korang punya nombor IC dan soalan keselamatan yang korang buat masa korang register BPR hari itu. Alright, so dekat sini ada 3 soalan keselamatan yang korang perlu jawab. Soalan pertama, soalan kedua dan soalan ketiga. Tapi seandainya soalan yang diberikan adalah tidak berkaitan dengan anda, so anda just type tiada lah. Okay, seandainya ada kaitan dengan anda, so anda perlu meletakkan jawapan yang betul. Okay, dah habis security question. So
So korang dibawa ke page ini, which is page pendaftaran BPR lah. Dekat sini ada nama dengan nombor kad pengenalan korang. So apa yang korang perlu buat dekat sini adalah korang perlu masukkan kata kunci keselamatan. Ini depend dekat korang nak masukkan kata kunci keselamatan macam mana. So seterusnya korang diarahkan untuk memasukkan soalan keselamatan yang lain. So kat sini korang kena masukkan soalan keselamatan sebanyak 5 soalan keselamatan, dan soalan keselamatan dia dah disediakan oleh pihak LSDN. So korang hanya pilih dan korang hanya tekan jawapan sahaja. Once dah settle 5 soalan tu, korang tekan seterusnya dan dia akan meminta korang untuk memasukkan kata laluan, create new password untuk korang login nantilah. So korang just tekan create, korang just masukkan korang punya password minimum 8 digit lah. Alright, so korang masukkan. Once dah settle kata keselamatan ni, korang terus ke daftar account. Alright, once korang dah berada di daftar account, dekat sini korang boleh log masuk kat sini sahaja ataupun korang boleh tekan log masuk ke dekat atas tu. So sekarang kita nak masuk ke web yang utama lah. Okay, kepada mereka yang dah register yang tadi, korang boleh tekan seterusnya yang tadi dan korang akan terus masuk ke sini. Alright, so sama macam yang korang dah yang seperti yang first page yang tadi. So korang just masukkan korang punya nombor IC dan tekan semak. Once dah masukkan nombor IC, tekan semak, korang akan dibawa ke page ini. Dekat atas di page ini ada dua benda yang korang perlu pastikan, which is nombor IC korang betul dan kata kunci keselamatan korang adalah betul. Sekiranya betul, korang tekan ya. Manakala sekiranya tidak, korang tekan tidak, dan berkemungkinan nombor IC korang salah lah. So, korang kena masukkan lagi sekali korang punya nombor IC dan pastikan kata kunci keselamatan yang korang masukkan tadi adalah sama dengan kata kunci yang korang register account tadi. So tekan ya dan dia akan bawa korang ke page ini. Dan dekat atas sama macam biasa, dekat atas ada nombor account, ada nombor IC. Lepas tu korang perlu tekan kata laluan. Okey, kata laluan yang korang register tadi lah, yang Ruby cakap ada 8 digit tadi kan. Alright, so kemudian tekan log masuk. Once dah log masuk, korang akan dibawa ke page ini, which is dia akan bagi tahu selamat datang. Lepas tu nama korang, contoh bagi tahu selamat datang Tijah bin Ahmad. So itu merupakan korang punya account yang betul lah. Alright, so untuk membuat semakan, korang perlu tekan semakan status. Once dah tekan semakan status, korang dibawa ke page ini pula. Dekat situ dia ada tulis nama dengan nombor IC korang dan status permohonan korang. Alright, so kepada mereka yang tidak lulus, mesti tertanya-tanya kenapa permohonan korang tidak lulus. So untuk mengetahui apa alasan dia kenapa permohonan korang tidak lulus, korang perlu tekan dekat bawah ni, tekan alasan. So once korang dah tekan alasan, dekat situ dia ada keluarkan kod dan kod keterangan lah kenapa tidak lulus. Alright, so kepada mereka yang tidak lulus, korang boleh buat rayuan permohonan bermula 15 Jun nanti dengan mengemukakan lampiran ataupun dokumen sokongan lah untuk memudahkan lagi staf-staf LSDN untuk memproses korang punya rayuan. Alright, so lebih bagi contoh, sekiranya kod keterangan adalah nombor IC pasangan tidak betul, so korang kena perbetulkan korang punya nombor IC pasangan lah masa dekat rayuan nanti. Dan juga kalau boleh upload photostat atau fotokopi IC pasangan korang, more better lah. Alright, untuk memudahkan lagi proses atau memudahkan lagi kerja staf-staf yang berkaitan dengan BPR ni. Alright, so itu saja video Ruby untuk kali ini. So Ruby harap perkongsian Ruby kali ini dapat membantu korang untuk lebih confident dan juga meringankan lagi beban pemikiran korang berkenaan dengan BPR ni lah. Dan itu saja. Kalau korang ada apa-apa maklumat, cadangan ataupun pertanyaan, korang boleh tulis di ruangan komen dekat bawah. Dan
Yang penting kepada yang mana belum subscribe, korang jangan lupa tekan button subscribe, like dan komen Ruby punya YouTube channel, dan juga jangan lupa share Ruby punya YouTube channel ni ataupun video Ruby ni dekat korang punya media sosial supaya kita dapat sama-sama berkongsi dan bertukar-tukar cadangan serta berkongsi pengetahuan ataupun maklumat yang kita tahulah. Alright, so see you on the next video. Bye bye.